Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, hos anda Haziq Safwan dalam rancangan Game Changer. Minggu ini, kita akan melihat beberapa teknologi tempatan yang dibangunkan untuk manfaat ahli sukan dari peringkat akar umbi. Di peringkat kebangsaan, program pembangunan bola sepak berpandukan falsafah atau DNA bola sepak negara telah dibentuk dengan mengambil kira cara terbaik yang perlu diamalkan dalam menggilap bakat pemain muda. Di negara-negara maju, mereka sangat menitik beratkan pembangunan akar umbi. Barisan atlet pelapis yang mantap menjamin kejayaan sukan pada masa akan datang. Untuk mengetahui bagaimana teknologi membantu memantau perkembangan atlet akar umbi, mari kita saksikan peranti yang dibangunkan oleh penyelidik dari Universiti Malaysia Perlis. Sungguh pun di peringkat grassroots, aplikasi teknologi tetap dititik beratkan. Sekumpulan penyelidik dengan kerjasama industri mengambil inisiatif bijak melakukan inovasi membangunkan peranti yang sesuai digunakan pasukan di peringkat grassroots. Dengan adanya teknologi yang terbaru, kita juga dapat menghasilkan satu sistem di mana data-data tersebut dapat diambil secara automatik. Di mana adanya sensor pada bola, pada player dan juga kita link kepada satu central system, kita dapat extract more information. Setiap kali kita menonton perlawanan bola sepak di kaca TV, dalam selemasa beberapa minit akan dipaparkan keputusan jaringan gol. Tahukah anda, selain dari jumlah gol, terdapat teknologi yang boleh memberikan maklumat seperti berapa minit setiap pemain berlari, berapa kadar denyutan jantung pemain dan berapakah kelajuan setiap pemain. Semua maklumat ini boleh dipaparkan secara langsung. Malahan, teknologi ini boleh meramalkan pasukan mana yang akan menang. Menarik kan? Untuk menghasilkan sistem tersebut, kami menggunakan teknologi yang terkini. Kami menggunakan ultra wideband teknologi di mana frekuensi range adalah from 5 GHz sampai ke 10 GHz. Dengan adanya frekuensi tersebut, kami dapat menentukan kedudukan pemain secara akurat dalam sentimeter accuracy. Sistem kami ini akan dihubungkan terus dengan sistem kamera CCTV, di mana sistem tersebut boleh diakses terus ataupun boleh dihantar terus secara streaming real time ke Facebook dan kepada YouTube dan sebagainya. Dengan ada fitur-fitur tersebut, contohnya tim-tim amatur dapat memperlihatkan corak permainan mereka kepada peminat-peminat mereka. Peranti yang dibangunkan oleh penyelidik Universiti Malaysia Perlis ini juga boleh dipakai oleh pemain bola bagi memantau kadar kecergasan setiap pemain. Bagi memudahkan penggunaan teknologi tersebut, segala processing akan berada di dalam iPad, di mana coach ataupun pengurus-pengurus pasukan atau ketua pasukan dapat melihat performance individu player ataupun team performance secara keseluruhan menggunakan iPad. Dalam iPad tersebut juga kita dapat melihat corak permainan, heart rate, fitness level individu pemain, dan juga kita boleh melihat heatmap pergerakan pemain kepada mereka pada ketika masa-masa tertentu. Antara data yang boleh kita dapat adalah berkaitan dengan jumlah duration, jumlah high intensity running, jumlah high level of sprinting, jumlah acceleration dan deceleration. Dalam bola sepak moden, aplikasi sains sukan adalah amat penting bagi memastikan prestasi bola sepak akan sentiasa maju. Untuk membantu jurulatih memantau
beban latihan dan juga perlawanan boleh dilaksanakan dengan menggunakan sistem Global Positioning System. Penggunaan GPS ini juga ianya dapat membantu jurulatih untuk mengetahui risiko kecederaan seseorang pemain tersebut. Dalam perlawanan alumni SBP ini, pemain bola terdiri dari pelbagai peringkat umur. Ada kalanya kita melihat seorang pemain itu bertenaga, tapi bacaan denyutan jantungnya tidak stabil. Jadi jurulatih boleh mengetahui perkara itu lebih awal dan membuat pertukaran pemain. Jadi Liga Alumni SBP adalah pertama kali diadakan, khas untuk pelajar-pelajar bekas sekolah bersama penuh seluruh Malaysia. Kita ada 3 kategori. Yang pertama kita namakan kategori terbuka. Kemudian kita ada kategori kedua, kita panggil semi veteran, untuk pemain-pemain 31 hingga 44 tahun. Dan kita ada kategori veteran untuk pemain-pemain 45 tahun ke atas. Jadi kita rasa untuk pemain-pemain yang sampai umur 58 dan sebagainya, benda ni penting. Sebab kita nak bersosial dan bersukan, kita tidak mahu ada berlaku sesuatu yang tak dijangka. Produk yang dibangunkan ini mampu untuk mengukur bacaan VO2 max, kadar degupan jantung, intensiti pemain, membolehkan jurulatih memantau jika berlaku apa-apa risiko kesihatan setiap pemain dengan lebih awal. Ia juga digunakan pada bola. Kami dapat mengukur keberadaan bola sama ada di dalam garisan gol ataupun di luar garisan gol, ataupun kami dapat melihat gerakan offside di mana kalau bola ke depan ataupun player ke depan daripada lawan dan sebagainya. Ketika perlawanan berlangsung, pemain mengenakan peranti ini di lengan mereka. Peranti ini akan menghantar isyarat kepada terminal penerima untuk mengekstrak data yang diperlukan. Apabila seseorang pemain dilengkapi dengan alatan GPS ini, ianya dapat memberitahu seorang jurulatih sama ada seorang pemain telah melebihi sesuatu julat risiko kecederaan yang tinggi. Dengan data statistik yang dipaparkan secara langsung, analisis perlawanan boleh dilakukan serta peminat boleh mengikuti prestasi dan mutu pemain secara langsung. Antara data yang diperoleh adalah data berkaitan dengan body load. Ianya dapat menerangkan kepada jurulatih berkaitan dengan tahap loading sebenar seorang pemain. Tahukah anda, teknologi ini juga boleh membuat ramalan yang hampir tepat pasukan mana yang akan menang dalam setiap perlawanan. Ini bukan ahli nujum tau, tapi inilah yang dipanggil kecerdasan buatan. Alhamdulillah, sistem kami ini mendapat recognition daripada ISN. Kami mendapat anugerah inovasi yang pertama kalinya dalam sistem sukan di Malaysia. Untuk itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, saya nak kongsikan sejenis alat yang boleh mengukur otot kita. Oh, saya ingat kita boleh ukur ketinggian je. Bercakap tentang otot, tahukah anda yang otot juga mempunyai daya ingatan? Contoh mudah adalah kalau masa kecil kita dah pernah tahu cara untuk menaiki basikal, tapi selepas berpuluh tahun kita tak naik basikal pun, walaupun mula-mula kita akan kekok sedikit, tapi tidak lama selepas itu kita akan automatik tahu macam mana untuk kita bawa basikal. Peranti ini mempunyai pelbagai fungsi yang boleh digunakan dalam industri pekerjaan dan juga aktiviti sukan. Ia adalah peralatan yang menguji tahap kecerdasan otot atlet. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada yang tak tahu tentang surface electromyografi, dia sebenarnya satu peranti yang kita gunakan untuk mengukur tahap kelesuan otot. Surface electromyografi ini kita gunakan untuk mengukur tahap kecergasan ataupun tahap aktiviti otot itu sendiri. Sebab kalau boleh apa-apa training, latihan yang kita berikan kepada atlet, kita nak pastikan bahawa latihan itu takkan membawa kepada kecederaan kepada otot. Jadi kalau kita boleh beri peranti yang lebih murah dan juga
lebih mampu untuk dimiliki oleh kelab-kelab ni adalah lebih baik kerana kita dapat memantau prestasi mereka daripada peringkat yang bawah sampailah peringkat yang ke atas. Jadi kalau kita nak make sure semua orang di luar sana boleh pakai surface electromyography, kita perlulah cipta device yang menjalankan fungsi yang sama tapi dengan kos yang lebih rendah. Disebabkan itulah kami di CIC membangunkan satu peranti yang kami namakan sebagai macarons. Kalau orang dengar macarons ni, orang memang akan ingat makanan lah. Tapi sebenarnya macarons ni adalah nama pendek kepada Muscle Acquisition and Online Monitoring System. Itu apa yang kami namakan sebagai macarons lah. Penyelidikan di Sports Engineering and Artificial Intelligence Center SEAIC UiTM bukan sahaja memberi tumpuan kepada pembangunan produk bagi atlet berprestasi tinggi, tetapi juga memberi tumpuan kepada projek yang memberi manfaat kepada peringkat pembangunan atau akar umbi. Untuk sampai ke peringkat ni memerlukan proses yang sangat panjang dan juga melibatkan kos yang agak besar lah. Sebab apa? Sebab apa-apa pun kita nak make sure end product ni adalah sesuatu yang senang nak pakai. Kalau kita letak tu dah boleh plug and play. Dan juga kita nak make sure bahawa produk ni selamat dipakai dalam apa-apa keadaan je. Kelebihan pemantauan otot oleh alat Macron ini dapat membuatkan seseorang atlet menjalani latihannya dengan tepat dan memberikan hasil yang hendak dicapai. Aktiviti-aktiviti sukan di peringkat sekolah masih perlu dibantu dan diperkenalkan dengan teknologi yang sesuai untuk mereka. Tidak seperti sukan berprestasi tinggi dibantu dengan program tertentu, sukan di peringkat pembangunan masih tertinggal dari aspek teknologi. Dalam pasaran, terdapat satu alat yang digunakan secara meluas oleh atlet profesional iaitu Surface Electromyography, MAYON. Ia adalah peranti kecil yang ditekapkan di bahagian kulit dan berfungsi merekod aktiviti otot di badan manusia. Oleh kerana peralatan MAYON baik dan sesuai untuk kegunaan atlet, penyelidik di SEAIC membangunkan produk seakan sama tetapi dengan kos yang mampu dimiliki oleh pengguna di Malaysia, khususnya pasukan di peringkat akar umbi. So ini Kalikopkan adalah prototipe yang pertama berkaitan dengan surface electromyography. Jadi kalau kita dapat lihat sebenarnya banyak sharp edges yang dekat sini. Okey, and then kalau kita dapat lihat sebenarnya wire dia memang agak berselirat sebab ini adalah prototipe yang pertama. Untuk prototipe pertama ni kita lebih fokus kepada nak tengok dia punya function ataupun functionality. Pembangunan produk ini mengambil kira keselesaan pemakai dan bahan yang digunakan tidak mencederakan permukaan kulit pengguna. Kalau kita dapat lihat sebenarnya Macron ni dia dah lebih cantik. Semuanya dah round edge dan juga komponen yang kita dapat lihat sebentar tadi dah kita letakkan di dalam ini. Peranti yang dipakai ini merakam data pergerakan otot seperti mengikut ketetapan yang dibuat. Data tersebut akan diproses untuk melihat apakah keadaan sebenar otot tersebut. Jadi ini semua Kalikopkan device yang kita gunakan untuk mendapatkan data, iaitu data kepada otot lah. Selepas dapatkan data daripada otot, sebenarnya akan ada satu lagi proses yang kita jalankan iaitu post processing, di mana data tu sebenarnya kita akan proses untuk kita detect di bahagian ataupun di tahap mana sebenarnya otot tu dah tak boleh pergi lagi. Dan based on trending, sebenarnya kita ada dua parameter lah untuk surface electromyography ni. Dua parameter tersebut adalah RMS, root mean squared, dan juga MPF, mean power frequency. Dan daripada dua data ni, kita akan lihat di peringkat mana ataupun pada ketika mana otot tu dah perlu berehat. Bacaan pergerakan otot yang diterima melalui peranti ini boleh membantu juru analisis atau jurulatih membuat keputusan sewajarnya kepada atlet pada ketika menjalani latihan atau dalam perlawanan kompetitif. Bersama-sama dengan post-processing tu sebenarnya kami juga bertanyakan kepada subjek sama ada mereka dah pernah atau belum melalui scale ataupun melalui instrumen yang kami namakan sebagai box scale. Box scale ni sebenarnya untuk double confirm ataupun double check bahawa subjek yang kita tengah uji pada ketika itu boleh teruskan lagi ke tak aktiviti yang kita suruh tu.
Kalau dia kata dia dah tak boleh, secara persepsinya badan dia dah tak boleh nak buat lagi, dan only kita boleh matchkan dengan bacaan otot tu bahawa okay, this is the moment, kat sinilah sebenarnya dia dah start rasa penat. Dengan situasi atlet berintensiti tinggi dalam sukan, pemain terdedah kepada risiko mengalami kecederaan. Teknologi seperti ini akan membantu pasukan memantau latihan, prestasi dalam permainan serta mengurangkan risiko kecederaan. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Ada kalanya seseorang ahli sukan tidak tahu tahap kekuatan dan kecerdasan mereka. Jurulatih pula mahukan kepastian tahap semasa atlet di bawah jagaan mereka. Bagaimana masalah ini boleh ditangani dengan teknologi hari ini? Isokinetic test dibuat menggunakan isokinetic machine untuk menguji kekuatan dan pemulihan. Mesin yang dipasang membolehkan otot bergerak pada kekuatan maksimum sambil mengekalkan kelajuan yang konsisten. Isokinetic machine is an important machine to capture force output of athletes. If I take one of the critical joint, the knee joint, and I will ask the athletes to produce force in an extension and a flexion movement pattern. The machine is able to capture the force throughout the full range of motion. Memperkenalkan ujian isokinetik. Ujian isokinetik ini bukan sahaja dibuat kepada atlet takraw, tapi juga pemain bola sepak, pelari maraton, atlet berbasikal atau apa sahaja sukan yang memerlukan kekuatan kaki. Kita saksikan bagaimana ujian ini dilakukan. Di Makmal, Dr. Victor akan menjalankan beberapa teknik ujian untuk mendapat keputusan. Ujian dijalankan menggunakan mesin khas yang ada di Makmal Universiti tersebut. A very interesting and unique machine because it's able to also produce or capture force throughout the full range of motion. So, for example, an athlete will be seated on the machine and we will measure the force output of the extension and flexion of the knee joint. But then, from my experience, peak force is actually relative to your body weight. So, for example, certain people, they are smaller in size, their force production is actually a little bit lower as compared to people of a bigger weight. Also, we have seen certain players, they are smaller in size, but they could produce like massive force, like over 300 Newton meter. The isokinetic machine is able to capture peak force of an athlete at a slow speed and also at a fast speed. Untuk bebanan yang agak tinggi, atlet hanya diuji ulangan beberapa kali sahaja. Untuk bebanan yang ringan, atlet dikehendaki mengulanginya sehingga lebih 30 kali. Atlet juga dikehendaki membuat lompatan atas plat khas yang boleh memaparkan bacaan daya lompatannya. Jika seseorang atlet itu pernah mengalami kecederaan lampau, kesan kecederaan itu dapat dikesan melalui ujian isokinetik ini. Isokinetic test menggunakan peralatan khusus dan dipasang pada anggota badan. Atlet akan menolak dinamometer dan memberikan rintangan untuk mengekalkan kelajuan yang ditetapkan. Pergerakan ini direkodkan oleh komputer dan keputusan ditunjukkan sebagai graf. So, just a fun fact to share, because we have done so many testing, so one of the highest peak force or force production that we have seen is actually from a rugby player. So, imagine when he's doing the test, the whole machine is actually moving. So, I think the force recorded was 400 plus Newton meter, and it was the highest peak force recorded in this lab. So we do have many athletes coming in, especially before signing a contract with the teams. They would really like to know how these athletes are doing, and some of these assessments will provide you with this important information. Selepas pakar mengenal pasti tahap kekuatan kaki seseorang atlet, mereka perlu menjalani latihan bagi menyeimbangkan otot kaki mereka, quadricep dan hamstring atau perbezaan kaki kanan dan kaki kiri. Untuk seorang atlet bola sepak memberikan prestasi terbaik, dia kena terlebih dahulu mempunyai kaki yang sangat kuat. Coaches, especially the managers, would really like to know whether an athlete is joining their team, is ready to perform.
Kalau anda nak tahu, sebelum sesuatu kelab bola sepak hendak membeli pemain yang baru, beliau perlu menjalani ujian isokinetik leg power dahulu. Dengan adanya teknologi mesin isokinetik ini telah membantu para atlet mengesan bahagian kaki mana yang lebih kuat dan bahagian mana yang kurang. Dengan ini, jurulatih dapatlah menyediakan program yang sesuai tepat dengan keperluan seseorang atlet itu untuk meningkatkan prestasi mereka. Okay, so as a subject for the isokinetic machine just now, as done by Manying, so I felt, of course, the procedure was done very professionally. And when performing the isokinetic testing, you have to go all out. So I felt like as long as the machine is set properly and you go all out, then in order to gain accurate results. So from the results, I've seen that my right quad or my right extensor actually has a little more strength compared to my left extensor. So from there I know, and that Dr. Victor has also told me that I will have to, of course, include some sort of strengthening program for my right quad in order to close the gap. Ujian ini boleh dilakukan kepada atlet dari pelbagai sukan seperti bola sepak, hoki, badminton, rugby dan banyak lagi untuk menguji force output. Atlet masa hadapan adalah atlet yang memanfaatkan teknologi dalam membantu meningkatkan prestasi dan skill sukan mereka. Teknologi akan membantu mereka berada di tahap yang lebih baik dan mencapai impian-impian mereka. Itu sahaja topik kita pada minggu ini. Jumpa lagi di minggu hadapan dalam program Game Changer.